Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera buat semua. Ini 29 29. Panjang umur. Panjang umur. Hari ini kita akan masuk topik 4.2, aruhan elektromagnet. Arif. Macam mana? Okey, steady, moderator. Baik. Moderator ni banyak kena buat tu. Sikit. Okey. Jadi merujuk kepada buku teks 149, 149 aruhan elektromagnet, kita akan masuk hari ini pada 4.1. Kita pada tajuk iaitu pada tajuk awal elektromagnet. Daya ke atas konduktor pembawa arus dan satu medan magnet. Jadi hari ini kita sambung. Kita tengok macam mana arus elektrik dihasilkan. Macam mana kita dapat mencapai internet. Kemudahan elektrik, kemudahan elektrik di rumah kita macam-macam kita guna elektrik. Macam-macam. Kalau tak ada elektrik, paralah kehidupan kita. Pun bila banyak kan, time PKP ni dia banyak masa sikit kan. Tengok movie macam movie lah apalah. Jadi tengok dia berlaku bencana macam tu, wabak-wabak macam tu, kita memerlukan satu ruang untuk keluarga kita. Ruang bawah tanah kan. Kalau buat rumah lepas ni buat ruang bawah tanah kan. Buat bilik, buat ruang tanam pokok-pokok. Lepas tu generator elektrik, kemudahan asas. Elektrik ni kemudahan asas. Dan asas dan keperluan dalam kehidupan kita. Keperluan asas. Kalau tak ada elektrik memang kita tak boleh, kehidupan kita tak okey lah kan. Tak ada elektrik, itu tak boleh, ini tak boleh kan. Handphone tak ada pun dah huru-hara kan. Padahal handphone tu pun bukan elektrik untuk charge. Jadi kita boleh simpulkan elektrik itu adalah satu kemudahan dan asas dan kehendak. Okey. Jadi untuk 4.2 ni, aruhan elektromagnet, kita akan cuba detailkan dalam fizik macam mana arus elektrik. Sebenarnya kalau kita nak buat projek ni dapat menjana arus elektrik. Jadi kita pergi kepada buku teks. Kita pergi kepada buku teks. Kita tengok satu persatu. Cikgu harap dapat habiskan 4.2 pada hari ini. Okey. Rujuk pada buku teks. Alhamdulillah. Pada paparan ada paparan sebelah kiri tu. Sebelah kiri. Okey. Gambar foto menunjukkan seorang ahli muzik sedang memetik tali gitar bass. Bass ni dia bunyi kasar. Kalau suara bass dia suara dalam.
suara dalam, suara halkum, bass. Biasa bangun pagi ya, bass. Aku dulu masa nyanyi pun cikgu pun belajar bass kan. Kalau dari suara harmoni itu bass, kadang suara bass. Okay, suara kasar dan bergema. Okay, jadi pick up gitar. Okay, sama juga dulu masa sekolah cikgu pun cikgu bila ada gitar kan, kita nak bagi gitar tu uh, alunan ataupun melodi gitar tu masuk, kita nak recording kan, nak recording. Kalau guna mikrofon tu dia akan tangkap bunyi stick. Tapi kalau kita guna pick up, memang kita pakai pick up lah kan. Istilah kampung, istilah orang cakap pick up, guna pick up gitar. Letak satu alat tu letak dekat gitar, kita petik gitar, nanti melodi gitar tu akan kita dapat masukkan dalam komputer, okey. Kita dapat rekod dalam format MP3. Okey. Jadi dekat sini dia kata, okey, pick up gitar elektrik terdiri daripada 4 batang magnet. Okey, dia ada 4 batang magnet dan gegelung kuprum menghasilkan satu isyarat elektrik. Okey, daripada gema tu, okey, daripada gema, okey, gema tali tu, okey, akan kepada arus elektrik. Okey, melalui proses aruhan elektromagnet. Okey. Jadi soalan dia ni, bagaimana aruhan elektromagnet dapat menghasilkan arus elektrik tanpa sel kering, tanpa bateri. Okey, tanpa bateri tetapi dapat hasilkan arus elektrik. Tanpa bateri. Kita sekarang nak buka apa-apa, kita guna bateri kan. Tapi dekat sini dia senang cerita punca lah macam mana elektrik itu dia. Okey, salah satu kaedah. Okey, salah satu kaedah. Okey. Kita tengok sini salah satu aktiviti. Okey, tak apa, abaikan aktiviti. Okey, kita pergi tengok konsep penghasilan arus elektrik. Okey, apabila sebatan dawai kuprum, dawai kuprum digerakkan merentasi flux magnet. Okey, merentasi flux magnet. Apa dia flux magnet? Okey, flux rujuk kepada garis-garis medan magnet yang melalui suatu permukaan. Okey, contoh. Okey, kita ambil kertas. Jadi kertas ni satu permukaan. Okey, kertas tu kita nampaklah permukaan. Okey. Jadi flux magnet ni merujuk kepada garis. Kat sini garis-garis hijau. Dia tak nampaklah garis tu kan. Tapi point-point tu adalah arah ataupun garisan medan magnet. Jadi garisan medan magnet ni pada satu permukaan tu kita panggil flux magnet. Okey, kita sambung. Okey, digerakkan merentasi flux magnet suatu daya gerak elektrik DGE. Okey, suatu daya gerak elektrik teraruh dalam dawai itu. Fenomena ini dikenali sebagai aruhan elektromagnet. Okey, DGE kita dah belajar sebelum ini. Okey, daya gerak elektrik dan ada formula dia. Jadi daya gerak elektrik ni adalah arus elektrik. Okey, arus elektrik yang terhasil daripada proses pemotongan flux. Okey, sini ni sebenarnya berlaku pemotongan flux. Ada garis medan magnet, tiba-tiba kita potong dia. Okey, kita potong dia dengan konduktor. Okey, suatu konduktor yang boleh mengalihkan arus elektrik. Bukannya kita ambil kayu kita potong. Tak boleh, tak jadi. Okey, syarat dia kita kena potong. Okey, potong garisan medan magnet ataupun medan magnet tengah-tengah tu kita potong. Itu kita panggil pemotongan flux. Okey, kita potong menggunakan konduktor yang boleh mengalihkan arus elektrik. Bila kita potong akan terhasil daya gerak elektrik yang kita panggil itu aruhan elektromagnet. Daya gerak elektrik itulah yang kita panggil arus. Okey, arus elektrik. Okey. Jika dawai itu disambung menjadi litar yang lengkap. Disambung kalau tak sambung dia hanya dalam batang ni sajalah, tapi arus tu tak lengkap lah, dia tak bergerak. Okey. Jadi kalau kita sambung
melalui satu detail lengkap. Okey, contohnya um, dalam gambar rajah 4.18, okey, menjadi lita lengkap pesongan jarum penunjuk galvanometer. Okey, galvanometer diperhatikan seperti dalam rajah dekat sini. Okey. Daya gerak elektrik juga teraruh dalam dawai jika magnet digerakkan ke arah dawai yang pegun. Ni terbalik pula. Batang ataupun apa tu? Konduktor tu ni kita duk pegun je. Kita gerakkan magnet saja. Kita gerakkan magnet saja pun boleh terjadi aruhan elektromagnet. Maksudnya dalam lita ataupun dekat galvanometer ni berlaku pemesongan jarum tu. Untuk galvanometer ni, kalau kita tak usik, belum beroperasi, dia akan duduk tengah-tengah je. Kosong dia dekat tengah. Jadi dia akan terpesong ke kiri ataupun ke kanan mengikut arah pergerakan arus. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Jadi dekat sini dua proses. Satu, kita gerakkan satu konduktor ke dalam kawasan medan magnet. Satu lagi, konduktor tu kita duduk diam saja pegun, lepas tu kita ambil magnet, kita gerakkan ke arah konduktor tersebut. Kita gerakkan. Jadi itu pun sama dapat menghasilkan arus elektrik yang kita panggil aruhan elektro. Boleh faham setakat ni? Kita tengok, itu simple macam mana arus elektrik dihasilkan. Macam mana arus elektrik dihasilkan. Syarat dia, kita buat pemotongan flux, kita guna konduktor yang boleh mengalirkan arus elektrik. Lepas tu kita lengkapkan lita. Kita sambunglah dua apa tu hujung dua-dua hujung tu. Kita sambung dengan wire, kita letak dekat lita. Sama ada letak dekat letak mentor ke ataupun LED ke. Lepas tu kita gerakkan. Daripada situ kita dapat lihat ada arus mengalir tanpa guna bateri. Tanpa menggunakan. Jadi dekat sini dia tunjuk dia tunjuk macam mana arus elektrik dihasilkan. Sebelum tu cikgu terlupa. Cikgu terlupa, kita tengok dulu sebenarnya kena tengok objektif. Kan? Jadi objektif untuk subtopik yang ni 4.2 menghuraikan aruhan elektromagnet dalam suatu dawai lurus. Yang kita pergi sekarang ni, ni adalah dawai lurus. Dawai lurus. Lepas ni kita pergi kepada solenoid lah. Solenoid lah. Kalau dawai lurus ni dia arus dia tak banyak lah kan. Yang terhasil itu tak banyak lah. Kalau solenoid ni lebih banyak. Dan dia ada faktor. Kita pergi kepada objektif seterusnya, menerangkan faktor yang mempengaruhi magnetik. DC aruhan. Menerangkan faktor yang mempengaruhi jumlah arus elektrik dihasilkan. Jumlah. Jumlah yang banyak. Jadi apakah faktor yang mempengaruhi? Macam mana kita nak menghasilkan arus elektrik yang banyak? Itu yang dimaksudkan oleh objektif kat sinilah. Menentukan arah arus aruhan dalam dawai lurus. Dekat sini objektif adalah macam mana kita nak menentukan arah arus. Arah arus kan positif kepada negatif. Tapi macam mana kita nak tentukan arah arus tu? Mana satu positif, mana satu negatif. Dalam gambar rajah 4.18 ni kita tengok anak panah ni. Bila arah pergerakan dawai tengok, dia kata bila naik ke atas, arus ni dia masuk pada galvanometer. Dia masuk sini. Berlaku pemesongan dekat sini. Lepas tu keluar. Lepas tu keluar. Masuk balik. Dalam dawai kupru. Jadi dekat sini macam mana kita nak menentukan arah arus aruhan dalam dawai lurus dan solenoid. Sekejap lagi kita pergi solenoid ni rupa dia macam mana kan. Lepas tu mereka bentuk design. Mereka bentuk pejana arus terus dan pejana arus ulang alik. Ni last sekali lah.
Okey, last sekali. Ni sebenarnya kalau aruhan elektromagnet contoh yang paling dekat ataupun mungkin kamu dah biasa ataupun tak tahulah. Okey, zaman cikgu biasa dengan dinamo kan. Tu kayu bersikap nak pergi sekolah daripada sekolah rendah sekolah menengah. Masa sekolah lepas tu kalau nak pergi surau malam kan gelap. Okey, lampu jalan rasa macam jarang, tak banyak lampu jalan. Jadi basikal tu letak dinamo. Okey, ada dia bentuk macam besi dia letak dekat depan tayar. Lepas tu dia ada dua wire. Okey. Lepas tu dekat dia ada bakul dekat depan basikal tu. Lepas tu ada mentol. Sambung dekat situ. Bila kayu basikal mentol, okey, yang kita panggil dynamo. Okey, dynamo tu, okey, dynamo tu dia pusing dalam tu dia sebenarnya ada solenoid, ada magnet. Okey, bila berpusing berlaku pemutusan flux, okey, hasillah arus-aruhan ataupun aruhan elektromagnet menghasilkan arus elektrik yang apa tu mengalirkan elektrik dan terus pada mentol lah. Jadi mentol tu menyala tanpa menggunakan bateri. Okey, kalau kayu lagi kuat, mentol tu makin kuat. Nyalaan dia makin kuat, makin cerah. Okey, dulu seronok lah kan. Zaman-zaman dulu kan. Sekarang dah tak ada lah. Lampu mana-mana pun ada. Lampu jalan sana ada kan. Nak guna lampu sekarang handphone je ada lampu. Okey, ada lampu. Okey, jadi kita sambung. Okey, kita sambung. Okey, kalau ada soalan boleh type ataupun tanya on mic. Okey. Ini dua situasi yang ini kita gerakkan dawai. Okey. Yang ini magnet ni kita gerakkan dia. Okey, dawai ni duduk diam je. Okey, statik. Okey. Okey. Seterusnya. Ini baru kita jumpa iaitu solenoid. Okey, solenoid ni adalah lilitan dawai. Dawai tu kita lilit. Okey, biasanya solenoid ni kita jumpa contohnya dalam motor-motor. Dalam kipas pun banyak solenoid, okey. Dalam pembinaan motor motor elektrik, bukan motosikal, motor tu. Motor yang nak bagi pusing-pusing tu kan. Dalam motor tu ada solenoid. Okey, ada solenoid. Satu lagi, speaker, mikrofon pun ada solenoid. Sebenarnya speaker dengan tu pun sebenarnya dia menggunakan konsep macam ni lah. Okey. Konsep macam ni. Okey. Boleh tengok kalau siapa yang ada speaker rosak cuba tengok, cuba buka. Dekat belakang speaker tu dia ada magnet yang kuat, lepas tu dia panggil defragment, okey, defrag. Okey, defrag tu dia mengesan getaran ataupun menghasilkan getaran. Kalau menghasilkan getaran, speaker. Okey. Kalau dia untuk mengesan getaran ataupun mengesan bunyi, okey, itu adalah mikrofon. Okey, dia terbalikkan. Lepas tu kadang-kadang speaker pun kita boleh jadikan mikrofon kalau kita sambung songsang. Tetapi kalau speaker tu kita jadi mikrofon, sensitivity dia tak berapa sebab defragment dia speaker tu dia kasar sedikit. Jadi kalau suara kasar, dia bolehlah detect kan. Kalau suara tu dia getaran dia tak kuat. Kalau mikrofon ni dia defragment dia, okey, defrag apa tu? Dalam tu dia lembut saja. Sensitif, okey, mengesan kalau ada getaran sebab bunyi ni, okey, bunyi ni sebenarnya getaran. Seperti suara kita ni bergetar kan. Bila kita bercakap, okey, dia bergetar. Jadi getaran ni pindahkan ke medium. Okey, macam sini medium udara, molekul-molekul gas. Jadi molekul ni bergetar juga. Jadi berlaku pemindahan tenaga sehinggalah kepada tempat. Kalau kuat cakap lagi jauh dia pergi. Okey, sehinggalah pergi kepada mikrofon. Mikrofon tu dia akan mengesan getaran. Jadi getaran tu sebenarnya menghasilkan gerakan, pemotongan flux. Jadi pemotongan flux tu menghasilkan arus aruhan, iaitu isyarat elektrik masuk dalam kabel, dia pergi kepada PA system ataupun pergi kepada amplifier, dia menguatkan isyarat, pergi kepada speaker, suara kita jadi kuat. Proses-proses Jadi sebenarnya ada kaitan apa yang kita belajar pada hari ini. Okey. Salut sikit Okey.
Cikgu akan hmm. Okey, kita sambung. Apabila sebatang magnet bar, magnet bar ni dia ada utara dan ada selatan. Utara, selatan, utara, selatan. Jadi utara ni arah medan magnet dia keluar. Macam ni lah. Anak panah warna biru ni kan. Dia keluar. Solenoid ni adalah lilitan dawai. Bukan dawai biasa tetapi dawai yang boleh mengalirkan arus elektrik. Syarat dia solenoid ni dawai yang boleh mengalirkan arus elektrik. Bukannya kita ambil tali rafia, kita pusing buat bulat macam ni. Lilit macam ni, tiba-tiba kita nak hasilkan arus elektrik. Memang tak ada arus. Memang tak ada lah. Tak ada. Syarat dia menggunakan dawai yang boleh mengalirkan arus elektrik. Biasanya kita gunakan dawai kuprum lah. Dawai kuprum. Apabila sebatang magnet bar digerakkan mendekati atau menjauhi sebuah solenoid. Yang ini kita panggil sebuah. Sekeping solenoid tak kan. Dia panggil sebuah. Sebuah solenoid. Lilitan solenoid memotong garis medan magnet. Lilitan solenoid memotong garisan medan magnet. Dekat sini dia kata, batang magnet itu digerakkan. Sama ada mendekati ataupun menjauhi. Dekat ni makin dekat lah. Makin dekat ataupun menjauhi. Maka aruhan elektromagnet terhasil. Nak cerita arus elektrik terhasil. Terhasil dalam lita ni, bukan dekat magnet. Arus elektrik ni terhasil dekat dawai ni. Dawai yang lilit ni terhasil. Darjah ni 4.2. 4.2. Garis medan magnet dipotong oleh solenoid dan DGE terarus. DGE terarus ni maksudnya arus elektrik dihasilkan. Daya gerak elektrik terarus. Rajam 4.21 pula menunjukkan hujung solenoid disambung kepada sebuah galvanometer. Dekat sini tadi dawai ni, solenoid ni dia tak sambung pada apa-apa pun. Lita tak lengkap. Kalau tak bersambung, lita tu dia tak lengkap. Jadi dekat sini dia sambung dengan meter. Meter galvanometer. Galvanometer. Untuk kepada sebuah galvanometer untuk menjadi lita yang lengkap. Lita yang lengkap. Atas ni tak lengkap sebab dia tak bersambung. Daya gerak elektrik terarus akan menghasilkan arus aruhan. Arus aruhan dalam lita dan jarum penunjuk galvanometer terpesong. Jadi dekat sini kalau kita dekatkan dia ataupun jauhkan magnet ni, jadi akan menghasilkan arus elektrik dapat diperhatikan pada galvanometer. Kalau kita buat yang 4.2 ni, kita syok sendiri je. Kita buat-buat, tak ada pemerhatian. Tak ada bukti yang mengatakan arus elektrik ini terhasil. Tak ada bukti. Buat saja-saja je lah kan. Tapi kalau kita sambung, lengkapkan lita tersebut, kita sambung kepada galvanometer, kita dapat lihat meter tu, galvanometer tu terpesong kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Kiri kanan tu adalah disebabkan arah aliran arus bertukar. Kejap kiri, kejap kanan. Sudah. Ada soalan setakat ni? Tak ada. 16 orang masuk. Imbas ni nanti boleh tengok Imbas ni nanti kamu boleh tengok sendiri. Macam mana aktiviti ni. Setiap yang dia buat ni ada video dia. Ada video. Ini pun sama. Nak bagi faham, tengok video. Aktiviti 4.1. Inilah 4.10 menunjukkan bahawa DGE aruhan dihasilkan apabila terdapat gerakan magnet dan konduktor mendekati. Ini syarat dia. Konduktor. Mendekati atau menjauhi antara satu sama lain. Konduktor. Syarat dia konduktor. Mendekati antara satu sama lain. Tak boleh guna tali rafia kan. Tak boleh guna kabel tight ke. Ataupun daripada tali nilon ke, benang ke. Tak boleh. Syarat dia mesti konduktor.
yang boleh mengalihkan arus. Okey, sama ada mendekati ataupun menjauhi ni magnet. Salah satu benda yang kita perlu guna adalah magnet dan konduktor. Baru dapat melihat arus elektrik itu terhasil lah. Okey. Aruhan elektromagnet baru jumpa maksud dia. Okey, dia tunjuk atas bawah apa semua. Baru jumpa maksud. Okey. Aruhan elektromagnet ialah penghasilan daya gerak elektrik aruhan. Senang cerita, singkatan dia arus elektrik. Okey. Penghasilan daya gerak elektrik aruhan merentasi suatu konduktor. Konduktor ni dawai solenoid ataupun dawai sprum yang kita biasa guna. Apabila terdapat gerakan relatif, syarat dia mesti ada gerakan berlaku. Kalau kita letak magnet duduk situ je, tak ada apa-apa pergerakan, memang arus elektrik tidak dapat dihasilkan. Tidak berlaku pemotongan flux. Okey. Antara konduktor itu dengan suatu medan magnet. Apabila konduktor itu berada di dalam medan magnet yang berubah-ubah. Okey. Syarat dia. Okey. Jadi kena ingat maksud dia. Okey. Kita pergi kepada faktor-faktor, okey, yang mempengaruhi magnitude daya gerakan elektrik aruhan. Okey, arus elektrik yang dihasilkan oleh proses pemotongan flux, okey, antara konduktor dan magnet, medan magnet. Arus elektrik. Kalau kita cerita arus elektrik ni dia umum. Okey, arus elektrik itu kita boleh cerita. Mungkin arus tu daripada bateri ataupun daripada sumber kuasa arus terus ataupun arus ulang-alik. Okey, daripada plug. Kalau kita cerita arus elektrik. Untuk ayat ataupun perkataan dalam yang kita belajar ni, okey, ini dia fokus dia daya gerak elektrik aruhan ni adalah arus elektrik yang dihasilkan dalam proses, okey, proses pemotongan flux oleh konduktor. Okey, ni. Jangan apa tu? Contoh aruhan elektromagnet ialah penghasilan arus elektrik merentasi suatu. Okey, jangan cakap macam tu. Okey, dia ada apa tu? Kata ganti kan, kata ganti. Okey, perbuatan ataupun arus elektrik itu dia ada banyak kan. Arus elektrik dihasilkan oleh flux, arus dihasilkan oleh bateri. Jadi untuk yang ini kita menggunakan daya gerak elektrik aruhan. Okey, menunjukkan sebuah lampu. Ini contohnya kalau rajin lah kan, ada pipe PVC. PVC ni pipe plastik. Okey, plastik. Okey, plastik. Lepas tu ambil dawai kuprum, okey, lilit banyak-banyak. Okey, lilit banyak-banyak, lepas tu sambung. Okey, pada ni contoh dia sambung kepada 2 LED. Ini lampulah mentol. Jadi kita tak panggil mentol kan. Kita panggil ni lampu LED. Okey, lampu LED. Okey, lepas tu dalam pipe tu nanti, dalam pipe tu nanti kita letak magnet. Okey, letak magnet, lepas tu kita goncang. Bila goncang nanti kita akan dapat perhatikan, okey, dapat perhatikan mentol ni ataupun LED ni dia menyala. Okey, menyala. Sebab apa? Berlaku pemotongan flux. Magnet tu bergerak. Okey, ada gerakan relatif. Okey, gerakan relatif. Jadi ini sebenarnya untuk ini kita akan tengok faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, okey, nilai daya gerak elektrik ataupun nilai arus elektrik. Dia ada kecil, dia ada besar kan. Jadi apakah faktor kalau kita nak tingkatkan lagi jumlah arus elektrik, okey, yang dihasilkan. Kat sini kita akan tengok, okey, bila kita buat aktiviti ni sebenarnya kita dapat tengok faktor yang mempengaruhi, okey, faktor yang mempengaruhi kita dapat tengok. Kalau kita gerak lagi laju, LED tu dia lebih terang, okey, lebih cerah, okey, lebih cerah. Okey, tapi kalau kita gerak perlahan je dia malap je. So, salah satu kita boleh tengok. Lepas tu satu lagi, ni kita banyakkan lagi. Okay, lilitan tu, solenoid. Okay, kita sambung-sambung. Okay, kita tengok kepada yang ni Okay, ni ada sejarah ni. Michael Faraday. Okay, Michael Faraday pada 1791 hingga 1867
1700. Sekarang kita alaf, okey, kita duduk pada tahun 2000. Okey. Jadi Michael Faraday ni dia menemui aruhan elektromagnet. Wow, Ahmad Suzaiman baru boleh masuk. Okey, baru reset password tu sebab tu belum. Okey. Dia jumpa kan, buat eksperimen banyak kali apa semua. Ini ahli sains kan, buat eksperimen. Okey, buat eksperimen macam kita buat eksperimen lah. Dia ada hipotesis dia. Okey, sebelum buat tu kita kena jangka apa keputusan. Okey, apa keputusan. Lepas tu tentukan pemboleh ubah. Okey, lepas tu bahan radah semua. Okey, lepas tu dia test. Okey. Jadi last kali, pada tahun 1831 beliau telah berjaya membina dinamo elektrik. Okey. Elektrik 1831. Dinamo elektrik digunakan untuk menjanakan kuasa elektrik. Dinamo. Okey. Kalau dekat empangan, empangan yang menghasilkan empangan bakun apa semua, kita akan jumpa dinamo yang bersaiz besar. Bersaiz besar. Setakat dekat bersikar tu dinamo dia kecil je. Sama juga dekat kipas. Kita sebenarnya boleh buat dinamo sendiri. Mana kipas-kipas yang rosak, kipas berdiri tu, kita boleh buat. Kipas tu kita letakkan dekat atas di mana ada angin kuat. Bila kipas terpusing akan menghasilkan arus aruhan dan elektrik boleh terhasil. Kita boleh buat sebenarnya. Penjana elektrik. Yang mana ada motor tu kita boleh gunakan sebagai dinamo. Kita gunakan konsep arus aruhan untuk menghasilkan arus elektrik. Jadi Michael Faraday ni dia yang jumpa. Sebab tu kita akan jumpa sekejap lagi hukum Faraday. Sambung kita tengok kepada ni keputusan aktiviti yang dekat atas menunjukkan bahawa magnitude aruhan dipengaruhi oleh kelajuan relatif antara magnet dan konduktor. Ni sebenarnya bila kita buat aktiviti ni bilangan magnet 1112 kelajuan velocity perlahan laju perlahan. Ni lilitan solenoid. Dawai tu dia balut. Dia balut. Berapa kali lilitan? Sekali maksudnya satu bulatan lah. Dua kali, dua bulatan. Ini 400 maksudnya 400 kali dia lilit. Lepas tu dia bezakan juga dengan 800 lilitan. Dekat sini bacaan maksimum galvanometer. Galvanometer tu dia akan bergeraklah kiri ataupun ke kanan. Kiri ataupun ke kanan. Dia ambil maksimum bacaan maksimum. Daripada pemerhatian aktiviti ni, dapat disimpulkan bahawa magnitude daya gerak elektrik aruhan elektromagnet dipengaruhi oleh kelajuan gerakan relatif. Gerakan antara magnet dengan konduktor. Kalau gerak lagi laju, lagi banyak arus elektrik dihasilkan. Satu lagi, bilangan lilitan solenoid pun dapat mempengaruhi juga. Kalau kita lilit banyak, arus lagi banyak terhasil. Kemudian faktor yang ketiga, kekuatan medan magnet. Kalau kita guna magnet yang lebih kuat pun sama. Lebih kuat magnet kita guna, lebih banyak arus yang terhasil. Jadi kalau tiga-tiga tu kita gabung, kita dapat hasilkan arus elektrik yang lebih besar. Yang lebih besar. Boleh setakat ni. Kita dah jumpa dah faktor yang mempengaruhi nilai arus elektrik, iaitu daya gerak elektrik aruhan. Ada soalan setakat ni? 3 faktor. Yang pertama adalah lilitan solenoid. Lilitan dawai. Lilitan tu mestilah menggunakan dawai yang boleh mengalirkan arus elektrik, iaitu konduktor lah yang kita panggil. Dawai tu. Kita tambahkan lilitan makin banyak arus boleh. Yang kedua, gerakan relatif. Iaitu kalau kipas tu semakin laju dia berpusing, semakin banyak
arus elektrik dihasilkan. Okey, gerakan relatif lah. Kalau kipas gerakan dalam bentuk membulat. Okey, kalau dalam eksperimen ni dia lebih kepada atas bawah ataupun kiri kanan itu je. Okey. Faktor yang ketiga, guna magnet kekal. Okey. Sebenarnya magnet ni dia fokus kepada magnet kekal. Magnet yang dah ada kuasa magnet. Okey, bukannya magnet yang kita buat. Okey, kalau magnet yang kita buat, kita kena guna solenoid juga. Okey, guna solenoid, alihkan arus elektrik akan menghasilkan magnet. Okey, hasilkan magnet. Tetapi itu adalah magnet buatan. Dalam kes ni, kekuatan medan magnet ni adalah magnet kekal. Okey, magnet kekal. Okey, kalau kita tengok kat sini, ni magnet kekal lah. Magnet itu memang dah ada kuasa medan magnet. Okey, 3 faktor. Ingat 3 faktor. Okey. Pukul berapa? 9.15. Ada 15 minit lagi. 15 minit lagi. Okey. Nanti baca sendiri ni. Okey. Jadi 3 faktor tu, kita pergi kepada hukum Faraday. Okey, hukum Faraday menyatakan bahawa magnitud daya gerak elektrik aruhan, okey, ataupun untuk senang kita faham, okey, arus elektrik. Okey, magnitud ni adalah nilai. Okey, nilai. Okey, menyatakan bahawa magnitud daya gerak elektrik ataupun nilai arus elektrik adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux. Kadar pemotongan flux, okey, adalah berkadar terus dengan kadar pemotongan flux. Okey, tadi kita pergi pada maksud flux magnet tadi kan. Okey. Arah arus pula. Ini kita dah faktor kita dah jumpa tadi dekat atas tadi 3 faktor. Kita pergi objektif seterusnya iaitu menentukan arah arus. Okey, arah arus. Okey. Anda telah memerhatikan bahawa arah arus aruhan berubah-ubah. Okey, apabila terdapat perubahan dalam arah gerakan relatif antara konduktor dengan magnet. Okey, cikgu rasa tak sempat untuk habis satu topik. Okey. Okey, arah arus tu dia berubah-ubah. Kalau kita gerak ke kiri macam nilah. Ini contoh ni. Ini dia ambil dah siap ni. Okey, dia lilitkan dawai dekat sini, dalam ni dawai kuprum. Okey, lepas tu dekat tengah ni dia ada lubang. Jadi kita gerakkan magnet, kita masukkan. Okey, kita gerakkan. Okey, kita gerakkan menghasilkan arus elektrik. Tetapi galvanometer pemesongan ni dia akan kiri kanan. Maksudnya arah arus ni dia tak semestinya sini positif. Sekejap sini positif. Lepas tu kejap lagi sini positif pula. Dia sebab dia ada gerakan ke depan dan ke belakang. Okey. Jadi gerakan tu sebut nanti dia akan ceritakan nanti, kita akan jumpa. Okey. Hukum Lenz nanti pula. Ni hukum Faraday. Okey, hukum Faraday ni dia cerita, hukum Faraday ni berkaitan dengan perhasilan arus elektrik. Okey, perhasilan arus elektrik, faktor ataupun nilai arus elektrik. Okey. Untuk arah, okey, arus. Okey, dekat sini ni sebenarnya aktiviti ni untuk mengkaji arus aruhan, mengkaji arah. Okey, arah arus aruhan. Okey, kita pergi kepada aktiviti, pergi kepada petua. Okey, untuk tajuk 4.1 sebelum ni, okey, kita menggunakan left hand Fleming. Jadi untuk 4.2 kita guna right pula, tangan kanan. Okey, tangan kanan. Okey, tangan kiri, okey, tangan kiri daripada arus elektrik, okey, dapat menghasilkan, okey, sama ada, iaitu biasa kita tengok daya lah, arah gerakan. Itu tangan kiri ni biasanya untuk kipas. Kipas ni kita sambung wire kan, sambung kabel, okey, dekat plug, okey, lepas tu kita on kipas. Okey, prinsip arah gerakan kipas tu kita gunakan left hand, tangan kiri. Jadi untuk tangan kanan ni, okey, right hand Fleming, okey, petua tangan kanan Fleming ni adalah untuk arus aruhan. Okey, iaitu gerakan relatif antara konduktor dan magnet menghasilkan arus elektrik. Jadi kita menggunakan tangan kanan. Senang cerita, kalau dynamo kita gunakan tangan kanan. Okey, fizik memang cerai, kita ingat balik ibu jari adalah daya, force.
Okey, force dekat sini arah gerakan konduktor, okey, ataupun dawai. Okey, arah konduktor. Penunjuk fizik memang M, magnet. Arah medan magnet iaitu daripada utara ke selatan. Utara dia keluar, selatan masuk. Okey, selatan dia menerima, utara ni dia keluar. Senang cerita utara ni pintu keluar. Okey, pintu keluar, selatan ni pintu masuk. Okey, pintu keluar, pintu keluar, pintu masuk. Okey, utara, selatan. Okey, lepas tu jari tengah ni, okey, jari tengah ni untuk current, arus. Okey, arah arus yang terhasil. Okey, jadi kita akan menggunakan petua tangan kanan. Jangan tertukar, ada kiri, ada kanan. Sebab dia ada dua kan, kiri kanan. Boleh tertukar ni. Okey, jadi ini kita gunakan tangan kanan. Okey, rujuk buku teks muka surat 157. Okey, lebih detail. Okey, ibu jari. Okey, lepas tu jari telunjuk medan magnet. Okey, jari tengah ni arus aruhan, arus yang terhasil kan, arus elektrik yang terhasil. Okey, kita tengok pada okey, pada gambar rajah 4.26 ni menggunakan petua tangan kanan Fleming untuk menentukan arah, okey, arah arus aruhan. Okey, bagi dawai lurus. Kejap lagi solenoid. Bilangan magnet, sama. Okey, Irfan, kalau bilangan magnet, kalau kita tambah bilangan magnet, medan magnet makin kuat. Bila makin kuat, nilai arus elektrik yang terhasil pun makin banyak. Bertambahlah. Sebab kalau magnet, satu magnet, satu pasang magnet, satu pasang magnet, okey, ataupun kita guna satu magnet, power dia banyak tu. Tapi kalau kita guna 2, guna 3, makin banyak power magnet tu. Makin banyak, arus elektrik pun makin banyak boleh dikatakan. Okey, sama ada kita guna pasang, okey, sepasang magnet macam ni, kita guna sepasang, utara, selatan, ataupun kita guna, kalau kita nak guna cara gerakan yang dekat buku teks ni, ni diguna magnet bar, okey, digerakkan macam ni. Jadi dia ada banyak kaedah, okey, kalau yang ni, dia letak magnet, dia gerakkan, gerakkan dawai, okey, konduktor. Okey, kita tengok gambar rajah ini. Okey, gambar rajah ni, kita tengok. Okey, kita ada magnet S dengan U. U keluar. Jadi ini adalah arah medan magnet. Anak panah satu ni, warna hijau ni, garis medan magnet. Okey, sebenarnya dia ada banyak garis tu. Dia buat satu je sebab dia nak menunjukkan arah. Sebab kita nak menggunakan petua tangan kanan. Jadi M. Jari kedua ni telunjuk kan. Kita tembak. Okey. Okey, kemudian. Okey, kemudian arah gerakan ke atas. Ibu jari ke atas. Jadi mana arah arus? Jari tengah. Rupanya ke kiri. Okey, ke kiri. Masuk dalam galvanometer, tengok pemesongan dia. Okey, pemesongan dia. Okey, kalau ke kiri arah arus tu, tengok pemesongan ke sebelah kiri. Ini kena tengok ni pemesongan ke sebelah kiri. Okey, arah gerakan dawai ke atas. Naik atas. Okey, naik atas. Sama juga, ini sepatutnya, yalah mungkin dia cerita ini lah. Ini adalah dawai, kalau dawai gerak. Yang kedua ni, kalau magnet bergerak. Okey, kalau magnet digerakkan. Okey, magnet digerakkan tapi arah arus tetap sama. Okey, sebenarnya, mungkin dia nak tunjukkan dekat sini. Okey, dia nak tunjukkan dekat sini. Gerakan ni, untuk gerakan ni sebenarnya lebih kepada untuk kita nampak adalah gerakan dawai tu. Okey, konduktor tu. Okey, konduktor. Tapi kalau kita guna arah gerakan magnet ke bawah, dia dah jadi lagi lah. Okey, tak sama. Jadi ibu jari ni adalah untuk arah gerakan konduktor. Okey, konduktor tu yang akan menghasilkan arus elektrik. Okey, yang akan menghasilkan arus elektrik. Okey, right hand Fleming. Okey, ada soalan setakat ini? Okey, right hand Fleming, rujuk pada macam ni. Ini warna merah ni adalah arah gerakan dawai. Okey, ada soalan setakat ni? Aku rasa nak berhenti setakat ni. Hukum les nanti kita pergi kepada next dengan motor. Okey, ada soalan tak? Ada soalan?
Ada? Ada. Okey. Cikgu akan masuk link kehadiran. Link kehadiran hari ini. Okey. Fizik. Link kehadiran. Kehadiran. Okey. Link kehadiran. Okey. Kan? Tak ada juga. Kan? Okey, dah jumpa. Okey, cikgu masuk link kehadiran pada ruangan chatting. Boleh tengok sekarang ruangan chatting borang kehadiran. Okey, boleh buka sekarang, kita ada 5 minit lagi. The page okey. Okey, mohon isi kehadiran. Setiap kali join kelas tak kisahlah kelas apa-apa, pastikan kehadiran diisi. Diisi kehadiran jangan masuk kelas lupa nak isi kehadiran. Okey. Bila cikgu keluarkan analisis kehadiran nanti, cikgu, saya rasa saya datang cikgu. Saya rasa memang datang pun kan. Tapi nama tak ada. Hanya kita tak isi. Okey. Kan? Okey, hari ni 29 hari bulan. Okey, setakat ni yang dah isi kehadiran. Okey, Bazil, Aina Natasha, Haziq. Okey, Agilan, Faiz Hilmi, Amira, Jihan, Alia Farisha, Atira Sofia, Irfan, Nurul Alia, Nur Fatin Ashikin, okay, Fariz, Suzaiman. Okay, welcome Suzaiman. Okay, buka mic. Dengar suara sikit. Ahmad Suzaiman. Arif Daniel. Moderator lambat lah. Okay. Arif Aizat. Okay, Arif Aizat. Setakat ni yang dah isi kehadiran 16 orang. Kita ada kelas kita hari ini kita ada 19 orang. Okey, lai mana lagi isi. Cepat nanti ketinggalan nanti. Okey, Sofia Adrina. Okey, ada isi. Lagi. Okey. 17. Mana lagi yang lain? Mohon isi kehadiran sekarang. Ada soalan boleh bertanya. Jadi ini adalah bahagian yang pertama, okey. Untuk PDPR hari ini kita tak dapat habiskan. Kalau pembentangan sekejap je. Cikgu rasa kalau pembentangan kita buat pembentangan 1 jam 1 jam ni rasanya dapatlah 2 satu subtopik memang boleh habis pun kan. Cuma cikgu bila cikgu apa tu, cikgu terangkan tu lah. Kejap cerita sana, kejap cerita sini, okey. Banyak sangat cerita nak cerita. Nak cuba bagi penerangan yang boleh apa tu, boleh kamu faham kan. Jadi banyak benda nak kena cerita, nak kena fikir, nak cerita, nak ambil contoh sini, contoh sana kan. Pernah ni pun cikgu ada video YouTube. Tak cikgu tengok masa macam cepat. Okey, cepat. Jadi cikgu tak sempat lah nak tunjuk. Tapi kat ruangan chatting, cikgu bagikan video hasil daripada searching dekat YouTube. Okey, berkenaan dengan hukum Faraday. Pergi pada hukum Faraday dulu, lepas tu hukum Nernst. Okey, video hukum Nernst kita tak masuk lagi hari ni, kita baru pergi kepada hukum Faraday, lepas tu kita pergi kepada right hand Fleming. Okey, right hand Fleming. Kita pergi pada dua benda tersebut, hukum Faraday dengan tangan kanan, petua tangan kanan Fleming. Okey, Alia Maisara Muhammad Akil. Dah isi kehadiran. Fadrizal, okey, dah isi. Okey. Patutnya panggil Mikail kan. Okey, 20 orang yang dah isi kehadiran. Double. Okey, nanti free boleh tengok video video dekat YouTube. Okey, kelas hari ni rakaman akan cikgu uploadkan dalam YouTube. Link rakaman ni, yang kelas yang kita berlangsung hari ni link dia, pautan dia akan cikgu update pada 5 STEM, grup 5 STEM tu. Okey. 9.30. Okey,
Cikgu rasa setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi next class. Next class kita akan pergi pada bahagian yang kedua, arus aruhan elektromagnet bahagian kedua. Ini bahagian. Okey, cikgu rasa setakat itu saja dan kita tamatkan kelas kita. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye.